Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sekarang berada di bahagian crash course amali ya. So bahagian ni memang saya khususkan untuk kita belajar step by step proses rawatan bekam tu. Kalau di bahagian silibus khusus tu kita banyak belajar amali, banyak belajar teori. Okey. Dekat bahagian crash course ni kita belajar cara nak mulakan amali. Okey. Firstly, perhatian ya, sebelum anda memulakan rawatan, sebelum anda start langkah pertama ni, sila baca dan fahami dulu bahagian kriteria rawatan. Okey. So ada satu bahagian 6 kriteria rawatan dekat silibus khusus tu yang kita bagi penerangan mengenai peringkat umur yang dibenarkan. Indikasi ni maknanya keadaan yang membenarkan kita buat bekam. Okey, sebab untuk kita berbekam. Kontraindikasi, keadaan yang mana kita tak boleh buat bekam ataupun boleh buat bekam dengan bersyarat dan hati-hati. Okey, masa rawatan yang digalakkan. Okey, langkah berjaga-jaga untuk pengurusan risiko. Apa langkah berjaga-jaga yang kita perlu ambil. Okey, kesan sampingan dan komplikasi. Okey, yang ni anda kena tahu kesan sampingan dan komplikasi, dan anda kena maklumkan kepada orang yang kita nak bekam tu dalam prosedur rawatan pertama, iaitu perundingan dan persetujuan termaklum untuk rancangan rawatan apa semua tu. Okey, so untuk bahagian langkah pertama ni, konsultasi dan perancangan rawatan ni, kita nak dapatkan maklumat dari orang yang kita nak bekam ni. Okey, kalau anda tak tahu guideline, anda boleh buka dalam bahagian silibus bekam, bahagian dokumentasi. Okey, dalam ni ada buku log kedatangan pelanggan. Yang ni biasalah buku log orang datang, kita tulis buku log. Ada kad rawatan bekam. Untuk bahagian pendaftaran, orang first time datang tu, kita bagi dia kad rawatan bekam. Satu borang yang kita kena bagi dia isi maklumat dia orang, dan kita kena ambil sedikit maklumat daripada dia orang. Okey. Ada borang keizinan rawatan. Okey. Yang ni pun penting sebab kita kena bagi informed consent. Informed consent ni maknanya kita kena inform kat dia orang maklumat mengenai rawatan yang dia orang akan ambil dan dapatkan persetujuan. Okey, setelah kita terangkan rawatan tu dan juga side effect, kesan-kesan yang mungkin akan ada. Okey, borang rancangan rawatan. Okey, borang rancangan rawatan ni, okey, satu borang yang kita buat setiap kali dia datang, kita rekod poin-poin yang dia orang buat. Okey, so dalam borang rancangan tu kita boleh analyse lepas dia bekam, kita boleh kita tulis detail-detail hasil apa, kalau ada side effect ke, keadaan darah ke, apa semua, risiko-risiko yang ada yang kita lihat berdasarkan darah yang keluar tu, ataupun untuk appointment seterusnya. Masa ni lah kita boleh anggar bila untuk tarikh appointment seterusnya. Okey, dan kita ada rekod kehadiran pelanggan. Okey. So dalam kad rawatan bekam ni, kalau anda buka, ada maklumat umum di mana kita suruh pelanggan kita tu, orang yang nak bekam tu, isi maklumat ni. Okey, bagi mereka yang kata nak buat untuk family saja ataupun untuk kawan-kawan saja, benda ni adalah optional sebenarnya. Okey, tetapi kalau anda ada niat ataupun keinginan, cita-cita nak buka rawatan bekam, klinik bekam atau pusat rawatan bekam, seeloknya dokumen-dokumen ni ada, dan saya akan sediakan soft copy untuk anda edit. Okey, untuk anda edit dia punya nama, tempat anda, nama klinik anda lah. Okey, so yang maklumat-maklumat lain tu anda jangan edit sebab benda ni standard lah. Benda ni standard. So ada sejarah pelanggan dalam kad rawatan bekam ni, yang mana kita kena tanya dia orang sejarah perubatan
dan pembedahan ataupun penyakit yang dia orang ada. Contoh dekat situ kita bagi list. Kalau ada kencing manis, tik kencing manis. Kalau ada darah tinggi, tik darah tinggi. Kalau ada sakit jantung, tik sakit jantung. Ataupun masalah-masalah lain. Okey. Dekat sini kita listkan penyakit yang bersiko untuk orang bekam lah. Okey. Kalau ada ni kita kena hati-hatilah. Okey. So sejarah rawatan. Rawatan apa yang dia orang pernah ambil. Contoh dia orang ada buat dialisis ke, kemoterapi ke, apa ke. Okey. Sebab ada rawatan, ada setengah keadaan kalau dia orang buat kemoterapi ataupun tengah dialisis mungkin berisiko untuk dia orang buat bekam. Okey. Perubatan tradisional dan komplementari, contoh dia orang pernah buat kepanca ke ataupun buat pembetulan tulang ke, okey, ataupun rawatan ruqyah ke, ada gangguan ke, iaitu kalau kita dapat tahu orang tu ada gangguan lagi bagus sebenarnya, sebab kita perlukan persediaan sikit untuk orang yang ada gangguan ni. Okey. So ubat-ubatan suplemen yang dia orang ambil, herba yang dia orang ambil. Okey. Penilaian pelanggan pula, kita boleh ambil detail-detail maklumat bacaan-bacaan seperti berat dia, tinggi dia ke, dia punya bacaan tekanan darah, dia punya bacaan gula, ataupun suhu badan kita boleh ambil. Okey, kita boleh rekod lah. And then kesimpulan dekat sini ni kita boleh note apa-apa sajalah yang berkaitan dengan maklumat-maklumat yang dia beri tu. Dan pelan rawatan ni untuk rawatan pertama, kita tulis, kita suggest rawatan apa berdasarkan keadaan-keadaan yang dia bagi kat kita tu. Okey, berapa cup kita nak buat, kita tanda bahagian mana yang kita nak letak cup apa semua. So benda ni, rekod ni penting. Sebab bila dia datang next time, kita ada rekod. Kita ada rekod, kita boleh buat keputusan lagi better untuk second session ataupun session-session yang seterusnya. Okey. So kalau lepas bekam tu ada komplikasi ataupun side effect, kita kena rekod juga untuk rujukan kita depan ni. Contoh, kalau customer tu pening, senang pening, ataupun dia ada rasa mual, nak muntah ataupun rasa penat apa semua. So benda ni penting sebab kita nak tengok next appointment tu kita boleh decide. Mungkin nak kurangkan cup ke ataupun mungkin setengah poin-poin ni tak sesuai untuk dia ke apa ke. So record. Okay. So kalau macam untuk kita yang bekam dekat rumah saja, at least anda tahu basic apa yang ada dalam kad rawatan bekam ni. Anda boleh tanya secara tak formal lah. Secara tak formal, walaupun anda tak rekod, anda tanya. At least kita tahu risiko dan kita boleh buat perancangan macam mana nak buat rawatan kat atas orang tu. Okey. So kemudian kita ada borang keizinan rawatan. Okey, borang keizinan rawatan ni penting, khususnya orang yang buat pusat bekam, yang ada pusat bekam ni. Sebab yalah, macam saya cakap tadi, kita kena inform kat dia orang apa rawatan yang depa nak buat ni, apa rawatan yang dia orang nak buat ni. Kita cerita salah satu. Ni borang keizinan ni sebenarnya untuk first time saja, apakah bekam, adakah bekam tu selamat, kita kena cerita. Lepas tu ada peringatan lah dekat situ. Dia orang boleh baca kepada orang yang, contoh wanita hamil ke, ada yang penyakit-penyakit apa semua, penyakit kanser apa semua, pendarahan, yang ambil ubat anti-platelet, coagulants apa semua, ada masalah DVT apa semua. At least dia orang tahu kalau dia orang ada penyakit-penyakit tu, kan benda tu akan mendatangkan risiko untuk dia orang. Walaupun kita tahu macam mana nak handle risiko tu, tapi dia orang boleh decide sama ada nak bagi keizinan atau tak nak bagi keizinan. Sebab kita tak boleh paksa orang tu untuk berbekam. So kalau dia bagi keizinan, maknanya dia faham dengan apa yang kita nak buat kat dia dan side effect yang boleh berlaku kepada dia orang. Okey. So benda ni penting. Kalau kita buat secara tak formal kat luar dengan family ataupun kawan-kawan kita, macam kita buat sesi secara tak formal lah, kita bagi tahu sikit-sikit bekam ni macam mana, sambil-sambil nak
sebelum mula bekam tu kita cerita apa semua. Jadi kita tanya dia boleh ke tak boleh buat ni apa semua kan. So itu dokumen yang kedua lah. Dokumen yang ketiga, borang rancangan rawatan. Borang rancangan rawatan ni macam tadi yang borang pendaftaran tadi untuk first time lah. Kalau yang borang rancangan rawatan ni bila dia datang untuk second session ataupun session seterusnya, sama juga kita akan rekod nama dia, tarikh, rawatan ke berapa, kita buat bekam kering, bekam basah, berapa kad, poin mana kita tanda, catatan kalau ada masalah side effect apa semua kita kena catat. And then kita rancang untuk temu janji seterusnya. Ni senang untuk kita refer kalau nak untuk remind dia orang. Kalau dia orang perlu datang lagi tengok keperluan dia orang, kalau dia orang perlu datang lagi kita boleh remind dia orang untuk sesi seterusnya. Okey. Dalam proses perundingan dan persetujuan untuk maklum ni, okey, kita boleh kita dah boleh agak risiko yang risiko dan pelan rawatan yang kita boleh berikan kepada orang yang nak bekam tu. So macam saya cakap tadi, sebelum memulakan perundingan dan persetujuan untuk maklum ni, sebelum anda start nak bekam orang ni, faham betul-betul kriteria rawatan. Okey. So untuk faham tu, nanti buka bahagian kriteria rawatan tu, buka satu-satu, saya akan terangkan satu-satu bahagian. Okey. InsyaAllah dalam tu pun ada video juga. Okey. So itu saja untuk langkah 1, perundingan dan persetujuan untuk maklum untuk pengurusan risiko dan perancangan rawatan. Okey, terima kasih.